Kampung Sungai Tiram, Lekir, Setiawan Perak. Amzah Abdullah, bapa kepada 6 orang anak ini, mengidap penyakit tulang belakang akibat dilanggar dalam satu kemalangan jalan raya pada 13 tahun lalu. Kehidupannya dan keluarga banyak berubah sejak berpindah dari Sungai Buloh Selangor 5 tahun lalu lantaran tidak mampu menanggung kos kehidupan di bandar. Saya dapat sakit ni daripada tahun 2007. Saya aksiden. Sebelah bahu kanan ni tercabut. Lepas tu saya pindah ke Kedah, Sungai Petani. Duduk sana dalam 2 tahun lebih lah. Saya dah sihat sikit. Sana tak boleh hidup tapi kos. Untuk cari kerja susah. Yang last kali saya nak sakit tu tahun 2012 baru dapat rasa sakit tulang belakang ni. Lepas tu sebelum saya pindah tu saya balik kampung. Urut. Lama-lama urut sakit. Tak boleh tahan. Perut ni dia rasa macam buncit. Ada satu masa saya tak boleh jalan dekat seminggu. Inilah rutin harian kehidupan Amzah. Setiap pagi, Amzah akan ditemani anak keduanya, Muhammad Alif Aiman atau mesra dipanggil Angah, memproses rumput untuk makanan kambing. Berat tanggungan yang perlu dipikul Amzah. Tulang belakangnya tidak sempurna seperti orang lain dan seharusnya dia disarankan oleh doktor untuk tidak melakukan kerja-kerja berat. Risiko doktor bagi 2. Kalau tak buat operate, lumpuh atau sakit selama-lamanya. Saya cakap, ya Allah, aku cakap, kau ambillah kaki aku yang sebelah ni. Saya 2 minggu tak tidur siang malam. 2 minggu saya tak tidur. Saya ikat. Macam orang nak tarik tu, macam nak putus sangat-sangat. Lepas tu dalam sebelum operate tu, dia orang suruh pergi Ipoh, masuk dalam terowong tu kan, baru dapat saraf. Dia tersepit celah tulang belakang saya, saraf tunjang. Kenapa bang? Kenapa? Gigil. Takut ingat dia tak boleh gegar. Gegaran dia tak boleh. Dia shot satu badan. Amzah, 45 tahun, tidak dapat melakukan sesuatu kerja dalam tempoh yang lama. Kemalangan yang berlaku beberapa tahun lepas telah meninggalkan banyak kesan kepada diri Amzah. Muhammad Alif Aiman atau Angah berusia 19 tahun, merupakan anak kedua Amzah dan Rozita. Dia insan istimewa sebagai orang kelainan upaya OKU dari segi pembelajaran. Berhenti persekolahan di Sekolah Pendidikan Khas, Angah memilih bidang peternakan untuk menyara pendapatan keluarga. Bermula dengan 2 ekor kambing pada 3 tahun yang lalu, hari ini ternakannya membiak kepada 10 ekor. Sebab Angah dapat di Pendidikan Khas, Angah dapat 300 hari tu. Terus beli kambing. Kumpul-kumpul beli kambing, lepas tu buat reban apa semua. Hanya cikgu 2 orang je yang tahu. Sebab kawan-kawan saya tak apa-apa kawan dengan orang sebab orang tak nak kawan. Tak tahu. Saya tak banyak kawan. Sebab dia tak nak kawan. Hidup dalam serba kekurangan, Angah terpaksa menamatkan pelajarannya ketika berada di tingkatan 4 kerana ingin membantu meringankan beban keluarga. Cita Angah. Cita Angah sebenarnya jadi polis sebenarnya. Ya. Rozita Nian, isteri Amzah, mengidap penyakit darah tinggi, kencing manis dan pernah beberapa kali diserang strok. Namun kami difahamkan Rozita sudah lama tidak menerima rawatan. Dia seharusnya perlu dirujuk kepada pakar atas penyakitnya itu.
kontrol sendiri lah. Nak pergi hospital, bukan tak nak pergi suami ajak. Tapi pergi cek, dapat surat suruh pergi hospital. Akak tak pergi. Akak kesian kat anak-anak nanti kalau kak tak ada nanti pelajaran mereka, macam mana makan minum mereka. Lepas tu lagi pula kalau masuk hospital, nanti nak keluar, nak bayar tak ada. Dalam usia 45 tahun, Rosita kelihatan lemah. Namun mengikuti jadual hariannya, Rosita tidak berhenti melakukan segala tugasannya sebagai suri rumah sejak awal pagi lagi. Dia cuba menafikan kesakitan yang dilalui demi suami dan anak-anak. Lawan penyakit, lawan sendiri. Kalau akak tunjuk terbaring ni, bila nak hilang kan, lawanlah penyakit, buat ni. Supaya mengetah ke apa-apa boleh hilang. Di rumah ini dihuni 9 orang termasuk anak sulungnya dan isteri. Mereka terpaksa berpindah dari Selangor akibat terkesan dengan COVID-19. Bukan mudah untuk keluarga Amzah menghadapi dugaan kemiskinan yang mungkin menduga kesabaran. Saya duduk terlantar atas katil 4 bulan. Memang sakit. Nak normal balik memang tak boleh. Lepas tu sini pernah dekat seminggu saya makan kanji, lama-lama saya cakap aku makan buat apa, biar aku puasa. Memang saya puasa bagi anak-anak makan. Saya tak malulah, saya cakap longkang ni masa banjir ikan besar-besar ni, ikan uwan buat lauk. Anak saya tahu. Kalau saya cerita memang maruah saya, tapi kehidupan saya macam inilah. Kalau masyarakat tengok memang keadaan diri saya memang dia orang kata saya sihat. Tapi sebaliknya dia orang tak tahu. Sejak 2013, Amzah mendapat bantuan bulanan RM300 dari Majlis Agama Islam Perak. Turut diperolehi bantuan bulanan Jabatan Kebajikan Masyarakat bermula 2015. Perlu mengimbangi kos perubatan, persekolahan dan menampung kehidupan, ada waktunya mereka terputus bekalan makanan. Makan. Oh, kadang-kadang tak. Kadang-kadang tak makan. Beras habis macam tu. Kalau macam tak ada barang makan ke apa ke, pesan kat mereka jangan sekali-sekali pergi minta makan rumah orang. Kalau mereka pergi sekolah pun tanpa bawa duit belanja, cakap kat mereka jangan minta kat kawan-kawan. Ada tak ada pun balik makan kat rumah. Nah, tapi alhamdulillah lah mereka dapat makan apa? Makanan free kat sekolah kan. Alhamdulillah lah. Bersamamu minggu ini menelusuri kisah hidup keluarga Amzah di Kampung Sungai Tiram, Lekir, Setiawan, Perak. Kesakitan tulang belakang yang ditanggung tidak menghalang Amzah untuk menjalankan kewajipannya sebagai ayah. Setiap pagi, Amzah dan Rosita akan menghantar anak-anak mereka ke sekolah. Inilah sebahagian daripada sokongan Amzah dan Rosita untuk melihat anak-anak bersemangat meneruskan persekolahan. Perjalanan yang harus ditempuh setiap hari ialah sejauh 10 km bagi satu hala kerana 3 orang anaknya bersekolah di tempat yang berbeza. Namun ada waktunya mereka tidak dapat ke sekolah kerana terputus sumber kewangan. Sebab saya kos ambil anak-anak pun daripada Batu 10, Batu 9, Batu 8, RM10 sehari kos pergi balik. Saya duduk kat Tanjung Kepah. Saya ambil anak saya ni keluar pukul 11.30. Saya duduk kat Tanjung Kepah sampai pukul 1, kadang pukul 12.30. Ambil ni anak saya Batu 8. Lepas tu pergi Batu 10 pula ambil adik dia Puteri. Terus balik. Kami tak balik rumah. Sebab kami nak jimatkan kos. Kami tak balik rumah. Lokasi kedua, Amzah dan Rosita menghantar Muhammad Firdaus, anak bongsu mereka berusia 6 tahun di Tadika Islam Batu 8 Lekir, Perak.
Sekolah Kebangsaan Lekir Batu Lapan Setiawan Perak. Sekolah yang mempunyai program pendidikan khas integrasi ini menempatkan anak keempat Amzah dan Rozita, Muhammad Khalif Aiman, 13 tahun. Dia juga OKU dari segi pembelajaran. Dengar tu memanglah ibu mana yang tak sedih kan. Ibu mana tak nak anak tu normal kan. Tapi dah Allah bagi 2 orang, terima je lah sebagai ibu. Sekarang kau fikir tentang anak-anak je. Kau nak anak-anak kau je yang jangan ikut macam kau dengan abang. Tu je yang kau nak. Sebab mereka kan masih jauh perjalanan mereka kan. Macam akak dengan abang, tak jauh dah. Demi kelangsungan hidup, menantu sulung Maslinda Abdullah bekerja keras membantu keluarga mertuanya. Terkesan dengan keadaan ketika Perintah Kawalan Pergerakan PKP pada Mac lalu akibat COVID-19, mereka hilang punca pendapatan. Macam mak sakit, abah sakit kan. Kita orang yang sihat ni kena tolong lah. Sebab tu inisiatif dia macam tu lah. Meniaga daripada rumah, buat apa semua, meniaga kat luar-luar, rumah-rumah semua. Maslinda bertungkus lumus mencari pendapatan tambahan dengan menjual kerepek popiah pelbagai perisa. Mujur Rozita turut membantu dan sedikit demi sedikit wang bantuan yang diperolehi disimpan untuk dijadikan modal berniaga. Macam mula duit tu, tarik simpan dulu, kumpul. RM10, sorok tu, sengak-sengak kan, kumpul. Tu, bawa keluar lah, lepas tu suruh buat bani lah. Kata kat anak-anak, mak ada duit sikit, mari kita cuba. Tengok macam mana kan. Amzah seorang yang ringan tulang. Semasa sihat, Amzah melakukan pelbagai jenis pekerjaan. Dahulu dia pernah menjadi tukang masak di sebuah restoran di Selangor. Kemahiran memasak yang ada pada Amzah diteruskan untuk berniaga kecil-kecilan. Dia mendapat bantuan sokongan atas usahanya ini. Saya bukan tak bersyukur, saya bersyukur. Dia orang bagi beras, gula. Baitul Mal bagi peti ais, sila, blender, kuali dapur. Saya usaha juga. Saya buat nasi lemak. Saya buat nasi lemak pun isteri saya selalu stroke. Selain menjual nasi lemak bungkus, setiap petang Amzah akan menyediakan mi goreng untuk dijual dari rumah ke rumah oleh menantunya Maslinda dan anak keduanya Angah. Rutin ini sudah dilakukan sejak 2 bulan lalu. Walaupun dikategorikan OKU, Angah punya kelebihan tersendiri. Ditemani Maslinda, mereka berdua tegar melakukan kerja ini bagi meraih pendapatan tambahan. Hari ini, kerepek popiah Maslinda dan mi goreng akan dijaja di kampung sebelah. Mula-mula malu jugalah, tapi fikir balik, kalau malu kita tak berjaya. Macam malu tu kena letak tepi lah. Jangan nak beli ada mi goreng ada, popiah ada. Berapa? Satu? Ni 6.5. Ya, ya. RM1. Terima kasih. Sama. Assalamualaikum. Rumah yang dihuni Amzah keluarga dibina pada 2014 dengan bantuan pihak Majlis Agama Islam Perak. Namun sejak tahun lalu keadaannya semakin uzur. Bahagian siling rumah ini runtuh sikit demi sikit. Saya pun tak tahu, tiba-tiba siling jatuh, sekeping. Saya minta tolong anak yang nombor 3, Muhammad Nasir, dia paku kayu, selap. Buat macam ni, supaya dia tak turun. Tu kalau saya tarik selaknya,
dia akan runtuh. Pagi ini keadaan Rosita semakin lemah. Dia mengadu sakit kepala yang teruk dan hampir pitam. Bimbang keadaannya, kami memaksa Rosita dikejarkan ke klinik kesihatan berdekatan bagi mendapatkan rawatan. Sakit kepala yang dialami membuatkan Rosita berjalan terhuyung hayang dan harus dipimpin oleh anak sulungnya, Muhammad Ridwan. Dia kencing manis. Sebab isteri saya pun bila dia pergi klinik, doktor dekat klinik tu bagi surat untuk follow up kat hospital, dia tak nak. Sebab dia sayangkan anak. Dia kata siapa nak basuh baju, siapa nak masak. Sebab saya cakap abang boleh, tapi dia tak nak. Mungkin dia fikir duit. Sebelum ini Rosita cuba menyembunyikan kesakitan, namun kali ini dia tewas. Ketakutan dan kebimbangan diketepikan. Rosita perlukan rawatan bagi menghilangkan kesakitan yang ditanggungnya. Satu jam berlalu, Rosita dibenarkan pulang dan difahamkan darah serta paras gula dalam badannya tinggi. Assalamualaikum. Ujian yang dihadapi keluarga Amzah membuatkan mereka lebih sabar dalam kehidupan. Kesusahan hidup yang ditempuhi mereka mendapat perhatian daripada syarikat Faizah Sendirian Berhad. Pelbagai barangan keperluan harian seperti beras, kicap, serbuk perencah dan lain-lain keluaran produk syarikat Faizah Sendirian Berhad diserahkan kepada keluarga ini. Biografi Hajiah Faizah tentang bendera. Buku biografi pengasasnya turut diberikan sebagai inspirasi kepada keluarga Amzah untuk lebih berusaha dalam mencapai kejayaan. Dan juga sumbangan wang merupakan sumbangan duit. Bantuan ini sedikit sebanyak meringankan beban Amzah sekeluarga yang kerap mengalami putus bekalan makanan. Kali ini perniagaan kerepek popiah yang diusaha oleh Mas Linda mendapat tumpuan daripada pihak sukarelawan Third Force Perak. Kru bersamamu di bawah wakil NGO Cik Zah Idris, individu yang menjadi orang tengah membantu mencarikan usahawan di sini yang sudi untuk melariskan popiah Mas Linda di Pasar Tani Kekal Lekir. Walaupun miskin, mereka terus nak berusaha untuk dapatkan duit untuk hidup. Bukan mereka duduk harap sumbangan daripada siapa-siapa. Itulah yang kami kagumlah. Semoga bantuan yang diberikan ini dapat mencorak warna kehidupan yang baharu buat keluarga Amzah. Tiada istilah penat buat Amzah dalam melakari kehidupan yang serba kekurangan. Begitu juga dengan Angah. Mungkin dia ditakdirkan lemah dalam pembelajaran, namun anak istimewa inilah yang sebenarnya menjadi pelindung dan kekuatan buat keluarga. Siapa yang paling banyak berkorban? Angah. Sebab saya banyak makan duit dia. Sebab kami tak mampu. Saya dapat Baitumal 300. Isteri saya dapat 400. Yang Angah dapat 400. Tapi kalau ibu bapa lain kalau senang, dia tak akan makan duit anak dia. Kami makan duit dia. Itu yang saya dapat duit berem, duit bantuan apa-apa, saya gantikan balik dengan kambing. Kalau kami simpan, memang tak akan boleh simpan. Lalu kami sesak.
Kepayahan yang dilalui mengajar Angah untuk membina impian yang lebih besar agar mereka dapat keluar daripada kepompong kemiskinan. Kalau Angah dapat kerja lagi bagus, Angah ingatkan Angah nak bela mak dengan ayah. Kalau Angah dapat kerja lagi bagus sikit, Angah nak bela mak dengan ayah dengan adik-adik. Saya sedih juga. Kadang saya doa dengan Allah, ya Allah, kau ringanlah beban ujian aku, ya Allah. Saya reda. Apa yang Allah nak bagi kat saya reda. Jangan dicemuh mereka yang miskin dan susah. Jangan hanya menatang mereka yang punya nama dan harta. Kedua-duanya adalah ujian yang diberikan kepada kita. Yang nyata, biarpun diberikan dugaan hebat, Amzah dan keluarga tetap berusaha dan tidak berputus asa untuk berjaya. Hulurkan tangan, ringankan beban. Berbumbungkan angkasa ke labu, lantainya